Noraina Akilah binti Muhammad Fazil memegang kad matrik C23A 1053. Saya membuat video ni untuk membuat pembentangan saya punya kerja khusus, iaitu tamadun dan kebudayaan. Isu yang saya pilih untuk saya punya assignment ni, saya pilih isu keruntuhan akhlak di kalangan remaja pada masa kini. Okey, baik. Saya lah Aina Akilah. Okey, anda sudah bersedia? Let's get started. Okey, pengenalan untuk isu keruntuhan ni, saya nak tanya anda, apa yang anda tahu tentang isu remaja pada masa kini? Anda tak tahu kan? Jadi, saya bagi tahu anda. Okey, pengenalan dia, manusia semakin hari semakin rakus mengejar era permodenan dan perkembangan semasa duniawi. Dan pada masa itu, mereka hampir lupa tentang perilaku akhlak yang seharusnya seiring dengan perkembangan duniawi. Maka, tidak hairanlah ramai umat Islam kini hanyut dengan arus perkembangan pada masa kini. Malah, kebanyakan masalah sosial kini diterjui oleh sebilangan besar golongan remaja. Gejala keruntuhan akhlak merupakan satu isu yang sangat perlu dititikberatkan pada masa kini. Terdapat pelbagai kejadian yang amat membimbangkan yang sedang berlaku di muka bumi kita. Isu ini banyak didedahkan di media massa, di akhbar maupun di mana-mana aplikasi. Isu keruntuhan akhlak ini banyak berlaku di kalangan remaja pada masa kini. Keruntuhan akhlak ini semakin hari semakin kian membesar dan serius. Selain itu, keruntuhan akhlak ini banyak menekankan punca yang membawa kepada wujudnya masalah sosial ini. So, jadi dekat sini pengenalan ini saya ceritakan kepada anda semua tentang isu keruntuhan akhlak ini banyak diami dan digolongi oleh golongan remaja, kerana golongan remaja pada masa ini sangat penat dengan mengikuti era pemodenan dan perkembangan teknologi. Okey, saya nyatakan juga di sini ialah penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ini, kajian ini saya lakukan bertujuan untuk mengenal pasti punca-punca berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini. Selain itu, kajian ini saya jalankan bertujuan untuk mengenal pasti langkah-langkah yang boleh menangani isu keruntuhan akhlak ini di kalangan remaja pada masa kini. Okey, persoalan kajian dia saya nyatakan dua di sini. Yang pertama, apakah punca-punca yang boleh mengakibatkan keruntuhan akhlak berlaku dalam golongan remaja pada masa kini? Yang kedua, apakah langkah-langkah yang sewajarnya diambil oleh pelbagai pihak bagi mengatasi perilaku keruntuhan akhlak di kalangan remaja? Yang seterusnya, objektif kajian ada dua juga. Yang pertama, mengenal pasti punca-punca berlakunya keruntuhan akhlak, dan yang kedua, mengkaji langkah-langkah mengatasi perlakuan keruntuhan akhlak ini dalam golongan para remaja. Okey, batasan kajian. Saya telah membuat batasan kajian tentang punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja yang kian berleluasa. Punca-punca ini kita boleh lihat di semua media massa, surat akhbar dan pelbagai aplikasi yang kian memberitahu info tentang isu ini. Contohnya dalam akhbar Sinarian, Metro dan pelbagai akhbar lagi. Tetapi di pelbagai aplikasi juga terdapat juga di aplikasi TikTok, Facebook dan sebagainya yang kini bercerita tentang isu keruntuhan akhlak ini. Okey, metodologi kajian. Saya membuat penyelidikan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif, iaitu merujuk kepada kaedah kepustakaan dan media massa sahaja. Kepustakaan merujuk kepada kumpulan bahan-bahan ilmiah berbentuk buku, artikel dan kamus. Pengkaji membuat rujukan di Perpustakaan Universiti Kelantan. Okey, saya mahu pinjamkan telinga anda untuk saya sebentar sahaja. Terima kasih. Okey, hari ini saya nak bentangkan kepada anda tentang kajian saya, apa yang saya perolehi dari kajian saya, dan kajian saya ini terdapat punca dengan langkah-langkah dia untuk menangani isu keruntuhan akhlak ini. Let's get started. Okey, yang pertama saya dapat punca dia kurang didikan agama. Kenapa saya kata kurang didikan agama ini? Sebab hal ini kerana remaja terlibat dengan permasalahan akhlak, kebiasaannya mempunyai latar belakang keluarga yang kurang didikan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana agama kita mempunyai bentuk jati diri remaja tidak didedahkan sepenuhnya. Bila remaja tidak didedahkan sepenuhnya dengan didikan agama, remaja tidak tahu menilai yang mana baik, yang mana buruk. Jadi sekaligus bila diorang tak tahu yang mana baik, yang mana buruk, sekaligus diorang akan melakukan perkara-perkara ingkar. Jadi bila diorang tak dapat didikan agama daripada kecil lagi, secara automatiknya dia akan melakukan perkara-perkara mungkar seperti seks, pergaulan bebas dan sebagainya. Okey, punca yang kedua yang saya perolehi ialah latar belakang keluarga yang bermasalah. Okey, kenapa saya cakap latar belakang keluarga yang bermasalah ni jadi punca dia? Sebab kebanyakannya yang melakukan yang mengakibatkan keruntuhan akhlak ni datang daripada masalah keluarga yang bermasalah. Sebab keluarga diorang tiada kewangan. Jadi remaja pada masa kini buat perkara-perkara kecil untuk mendapatkan rumah. Mendapatkan wang untuk membantu sara hidup keluarga orang. Jadi latar belakang permasalahan ni sebab itulah, sebab keluarga tak ada kewangan, keluarga kurang didikan, keluarga tiada apa orang kata, tiada nilai untuk menjaga dan memberi pendedahan awal lah kepada anak-anak mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, punca yang ketiga, nilai pendidikan yang rendah. Okey, yang saya cakap punca yang ketiga ni, nilai pendidikan rendah ni sebab kebanyakan pelajar ataupun remaja pada masa kini kebanyakannya diorang belajar setakat PMR,
SPM, ada yang setakat UPSR saja. Sebab sebab saya macam kita berbalik pada isi yang punca yang kedua tadi, tiada kewangan. So jadi dekat sini bila diorang tak ada kewangan, diorang akan terpaksa berhenti sekolah, diorang terpaksa berhenti sekolah untuk cari duit. Lepas tu diorang dah lah berhenti sekolah. Lepas tu diorang lepak. Bila diorang lepak dengan rakan sebaya yang tak sepatutnya. Bila diorang lepak dengan rakan sebaya, diorang akan apa orang kata, terpengaruh dengan rakan sebaya, membuat perkara-perkara yang tidak baik. Okey, punca yang terakhir yang saya peroleh ialah teknologi moden yang berluasa. Okey, kan saya cakap pada masa kini kan era globalisasi kita kan kini kian berluasa dengan teknologi. So dekat sini kita punya teknologi tiada tapisan tahu untuk melihat benda-benda yang tidak baik. Jadi dekat sini remaja bawah umur pun akan melihat benda-benda yang tidak berfaedah kerana tiada tapisan. Jadi teknologi yang berluasa pada masa kini yang dibawa daripada negara lain ke negara kita, yang mengakibatkan keruntuhan akhlak ni berlaku dalam kalangan remaja. Cara menangani 4 punca tersebut yang saya senaraikan tadi tu. Okey, yang pertama dengan penerapan kepada asas agama. Okey, kenapa saya cakap kena ada asas agama ni? Okey, bila kalau ibu bapa sewajarnya mendidik anak-anak daripada mereka kecil lagi, bab kata berkata melem terbuluh biarlah daripada rebung. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab apabila kita melem terbuluh anak-anak kita ni, kita didik agama daripada awal, nanti apabila dia meningkat remaja, dia ragu-ragu untuk melakukan perkara-perkara keji. Apabila nak melakukan perkara-perkara keji, dia mesti ingat dengan kepala otak dia, saya ada agama, kenapa saya melakukan tu, dan dia tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk. Okey, langkah yang kedua yang kita ambil ialah peranan isu kekeluargaan. Okey, peranan isu kekeluargaan ini saya nyatakan sebab apabila ibu bapa mengambil langkah untuk memantau, mengawasi anak-anak untuk melihat gadget, ada masa dia untuk melihat gadget, dan selalulah memberi kasih sayang terhadap anak-anak, sekaligus orang tidak akan mencari kesalahan ibu bapa untuk membuat ataupun diorang memberontak untuk melakukan perkara-perkara keji, ataupun diorang tak akan melibatkan diri diorang dalam isu semasa isu keruntuhan akhlak tersebut. Okey, yang ketiga ini langkah yang dapat mengatasi perkara tersebut ialah kesedaran pentingnya nilai pendidikan. Okey, kesedaran pendidikan ni kita pihak kerajaan perlulah melibatkan perkara-perkara akhlak tersebut dalam pendidikan, sebabnya kena selitkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral dalam pendidikan supaya diorang belajar dan diorang tahu nilai pendidikan itu sangat penting untuk masa depan diorang. Jadi pihak kerajaan juga perlu memberi inisiatif lah kepada pelajar yang keluarga yang kekurangan duit. So bila diorang tidak kekurangan duit, secara automatik pelajar akan sambung belajar ke peringkat yang seterusnya. Okey, langkah seterusnya ialah bijak menggunakan teknologi moden. Kenapa saya kata bijak menggunakan teknologi moden ni? Sebab sesetengah remaja bila tidak dipantau, dia akan melihat benda yang bukan. So kita kena bijak menggunakan teknologi moden ni. Contohnya pihak-pihak IT, pihak-pihak moden ni perlu mengatasi dan perlu mengakses benda tu had lah, ada had. So supaya bila remaja pada masa kini nak tengok melihat benda yang bukan-bukan, bila media masa tu dihadkan, mereka tidak dapat melihat benda-benda yang bukan. Jadi wajarlah empat langkah tersebut perlu kita praktikkan dalam kehidupan dan menangani gejala keruntuhan akhlak ini. Kesimpulannya yang saya peroleh daripada kajian saya ini, aktiviti yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada masa kini seperti kezinaan bebas seks dan sebagainya yang kian berluasa. Hasil kajian ini saya memperoleh berbagai punca utama yang diperoleh oleh saya adalah seperti kurang pendidikan agama, mempunyai latar belakang keluarga yang bermasalah, nilai pendidikan rendah dan salah guna teknologi moden berluasa. Oleh itu, semua pihak perlu mengambil iktibar dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji saya dengan mengambil cakna tentang langkah-langkah yang telah saya peroleh untuk menangani masalah tersebut. Peranan ini bukanlah peranan pada pihak saya sahaja. Dengan ini peranan sekaligus untuk pihak keluarga, pihak kerajaan, pihak diri sendiri dan pihak negara perlu merealisasikan dan menangani masalah ini secepatnya mungkin. Saya akhiri dengan saya punya video ini. Jika ada kekurangannya, saya minta maaf, dan jika ada lebih, usah dikembalikan kerana saya ikhlas. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada sayang, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Bye.